Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Yusro Podcast. Dan saya sebagai host anda, saya Muhammad Atikullah bin Muhammad. Oh, Boleh panggil saya Atik. Ya. saya Dan Fitri. Yap. ya Fitri sebagai co-host. Jadi hari ini adalah episod pertama Yusro Podcast. Kita akan membawakan beberapa topik yang agak penting ataupun agak hot yang kita boleh ceritakan dan kita boleh kupas dengan lebih menarik. Hmm. Jadi insyaAllah Gul, macam mana ini adalah macam mana Fitri, ini adalah first podcast kita. Kita lah Ya, kita buat secara maya. ya. Jadi macam mana uh, kita punya pilot podcast lah. Jadi macam mana dengan topik-topik, macam mana pemilihan topik yang kita akan bincangkan. Pilihan topik. Oh ya, kita mungkin akan cover banyak on isu-isu yang berlaku domestik lah. Sekarang macam apa benda yang dah berlaku minggu lepas, probably yang akan berlaku minggu ni. And then like Ya, ongoing issues yang daripada tahun lepas. And also kita mungkin akan kupas sikit pasal apa yang berlaku di Gaza. Right. Satu isu yang of course sangat besar in Muslim country, orang kata. ya, So this macam ni, ini juga apa yang kita kata sebagai objektif podcast, ya, because sekarang ni ramai orang buat podcast kan, and ya, dia salah satu medium terbaik. I mean, saya pun sendiri pun ada podcast sendiri, the Club Podcast, but hari ni bukan nak cakap pasal Club Podcast, right? Kita cakap pasal isu-isu lain, lebih pada isu domestik. Macam kita ada langkah Dubai hari ni. What does that ya, mean? Itu ya. something yang kita akan Ah, look forward to. Ya, hmm. Maknanya kita punya podcast ni bersifat semasa, and then kita cover isu-isu semasa dan kita cuba bagi penerangan kepada pendengar berkenaan dengan isu-isu semasa, apa-apa isu-isu yang tengah berlangsung ataupun hot sedang dibincangkan peringkat domestik. And then kalau kita ada banyak topik yang kalau topik tu terlalu hot, kita mungkin boleh pergi pada international. Macam contoh hari ni mungkin kita akan masuk sikit berkenaan dengan Gaza. Kemudian kalau kita banyak masa lagi, kita ada topik-topik yang menarik yang kita nak yang audiens kita nak dengar, mungkin kita boleh bawakan juga. ya, Jadi siapa-siapa yang sedang mendengar podcast ini boleh drop the comment, boleh drop komen bagi tahu apakah isu yang anda nak kita cover lah. So kita akan cover, and then kita akan bawa dimensi-dimensi yang berbeza lah, dari sudut pandang yang berbeza supaya kita dapat banyak idea macam mana sesuatu isu itu sedang di dipolemikkan. ya, ya. Okey. So hari ni kita nak cerita, kita masuk pada topik yang pertama, iaitu langkah Dubai. Langkah Dubai ni adakah ia ada real ataupun ia hanya rekaan semata-mata. Okay, ya. Dalam beberapa siri politik ataupun siri political game, maknanya uh, politik, macam mana mereka bermain politik, orang-orang politik bermain politik, ada banyak cara untuk mendapatkan kuasa. Salah satunya mereka merebut kuasa ketika pilihan raya. Ini adalah kita cerita tentang demokrasi, negara yang berdemokrasi lah, yang mereka memilih pemimpin mereka ketika sesi pilihan raya. Jadi ketika sesi pilihan raya, mereka boleh tentukan pemimpin mana yang mereka nak naikkan sebagai pemimpin mereka lah. Seperti di Malaysia, kita ada beberapa parti. Jadi seperti yang kita tahu, parti negara kita telah memilih pada tahun 2020 dan 2022, kalau tak salah saya, 2022 dalam pilihan raya ke-16. Jadi kita ada hang parlimen, kita tak ada majoriti yang mempunyai kuasa, mempunyai majoriti mudah, parti yang boleh membentuk kerajaan. Jadi parti kerajaan pada hari ini disebut sebagai kerajaan perpaduan, ataupun ada juga yang disebut sebagai kerajaan campuran.
di mana komponen-komponen kerajaan pada hari ini dibentuk daripada parti-parti yang mempunyai uh, kita panggil dia kerjasama politik. Seperti PKR, Amanah, DAP, UMNO dan parti GPS DRS daripada Sabah dan Sarawak lah. Jadi mereka kerajaan ini dibentuk daripada coalition, maknanya pakatan. Mereka ada kawasan yang menang masing-masing, kemudian yang di Pertuan Agong minta mereka untuk bersatu untuk membentuk satu kerajaan. Sebab tak ada mana-mana parti yang mendapat majoriti mudah. Majoriti mudah ni maknanya dia menang almost 50 lebih daripada separuh lah. Dia menang lebih daripada separuh. Okey. Jadi apabila kerajaan sekarang dibentuk dengan coalition, maka ada ura-ura mengatakan bahawa kerajaan hari ini boleh dijatuhkan. Sebab itulah muncul sebagai satu langkah disebut sebagai langkah Dubai. Seperti yang kita tahu, kerajaan dulu dimenangi oleh Pakatan Harapan. Kemudian di tengah-tengah pemerintahan mereka tu selama 22 bulan, mereka dijatuhkan dengan langkah Sheraton. Adakah langkah Dubai pada hari ini adalah langkah Sheraton? Seperti langkah Sheraton. Di mana ahli-ahli politik iaitu ahli-ahli parlimen, mereka bersetuju untuk membentuk kerajaan. Cumanya beza dia sekarang, nak bentuk kerajaan ni ataupun nak jatuhkan kerajaan ni, mereka kena pergi secara en bloc. Contoh, UMNO. UMNO, dia ada 30 kursi. Maka 30 kursi tu perlu bergerak sekali. Dia tak boleh seorang-seorang. Itu dia punya ni. Sebab tu saya tajuk kita pada hari ni, adakah langkah Dubai ni rekaan semata-mata ataupun dia betul-betul berlaku? Jadi macam mana Fitri? Adakah anda rasa langkah Dubai ni adalah sesuatu yang benar-benar berlaku ataupun maybe hero punya tactical Hero punya dalam politik? tactical. Wow. Ya. Kalau dulu kita ada langkah Sheraton, right? Probably someone ataupun seorang ataupun some, party probably akan, okay, benda tu jadi. Kenapa kita tak buat lagi? I mean, itu bukannya what you call it solid evidence untuk cakap benda ni betul atau tak. Tapi of course lah, ada siasatan berlaku, and that's also like macam grey area. Mungkin ada orang cakap, oh siasatan ni mungkin pihak ni buat tak betul ataupun macam ni, and then dekat social media as of now kita nampak macam, oh sebenarnya benda ni betul, benda ni salah. So sekarang susah sikit sebab mungkin the latest news yang ada, mungkin ada probably tapi dah ada saya rasa ada individu yang dah dipanggil untuk beri keterangan sebab dia report kat sini kat bernama.com, dekat dia punya official X account. Dia panggil satu pentas siasatan dah dibuka berhubung dakwaan PN cuba beri rasuah pada Agong untuk guling kerajaan. Wow. Not sure if it's true or not. Of course it's interesting. Lepas tu 4 individu telah selesai beri keterangan di Bukit Aman hari ini. Setakat 12 Januari. Hari ini berapa Januari? 15 Januari. So what's the result of that? Still don't know. But yeah. Ya. Tapi kalau kita tengok pada kenyataan daripada pembangkang, mereka seolah-olah mengatakan bahawa benda ni adalah betul-betul berlaku. Kalau kita tengok pada kenyataan YB Rosul, ahli parlimen daripada Terengganu, dia kata apa? Dia yakin kerajaan akan bertukar. Lepas tu kita tengok juga the YB yang sangat famous, Menteri Besar Kedah, dia kata, saya tahu bila tarikh kerajaan perpadan tumbang, Sanusi, YB Sanusi, Menteri Besar Kedah. Jadi kenyataan daripada ahli parlimen, kenyataan daripada ahli Perikatan Nasional juga menggambarkan bahawa benda tu sedang berlaku. Sedang berlaku. Jadi cumanya sekarang ni kita tak nampak macam mana kerajaan tu boleh begitu senang tumbang dengan ada coalition yang macam langkah Sheraton. Sebab kalau dia nak bawa
dia nak bawa untuk bentuk kerajaan, dia kena bawa secara en bloc. Dia tak boleh bawa curi ahli parlimen. Seorang dua, kemudian kumpul-kumpul jadi ini. Dia kena en bloc. Itu yang diperkatakan lah. Cuma itu yang kita faham semasa pilihan raya. Cuma baru-baru ni kita tengok ada 4 orang ahli parlimen Perikatan Nasional menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri kan. Adakah ini sebagai tunjuk bahawa kerajaan boleh ditumbangkan walaupun tak perlu bawa secara en bloc? Macam mana? Apa pandangan Fitri berkenaan dengan hal ni? Saya bukan seorang yang arif dalam isu ini, but mungkin out of topic, tapi tak rasa ke kalau kita asyik tukar kerajaan again and again, walaupun secara demokratik, secara undian ataupun secara langkah syaratan, whatever langkah dia nak ambil, that means it's like macam a red flag to our country, you know. Because like, yeah, it's something that satu yang boleh kita fikir, tapi macam tak tahulah kalau even report tu betul. Even cubaan merasuah agung, that's something ballsy to do. Rasuah agung, Cyber. rasuah Yalah. agung. Like, you're top of the country, duit ada, and then you offer money. Ya. But tapi saya tak boleh nak buat apa-apa kan. Macam conclusion, first of all, saya bukan orang yang arif, tapi just pendekatan yang saya ambil mungkin just sit down and wait. Because benda ni mungkin complicated sebab apa benda yang berlaku ni cuma nak kena tahu yang dia banyak berlaku belakang tabir, right? It's not like something macam, let's say macam bola sepak, like we can watch what's the formation, what happens, right? So benda ni kalau contoh kalau kerajaan berjaya Bertukar digulingkan, lagi. mungkin kita akan ada insider bagi tahu jurnalis, sebenarnya macam ni, then probably kita akan dapat piece the puzzle up together. But as of now, it's really hard because mungkin semua information yang kalau ada, kan dia dah buat penangkapan tadi 4 orang, mungkin kalau ada pun dia takkan release pada press, dan susah nak buat assumption. I mean, senang nak buat assumption tapi susah nak buat conclusion. Jadi Ya, betul. Saya setuju. Sebenarnya walau bagaimanapun, walau macam mana pun cara untuk tukar kerajaan, dia mesti akan ada cara. Walau bagaimanapun. But Kalau then kerajaan tu nak ditukar, macam-macam lah. but Ya. it give Tapi, less value to buat apa kita undi. That's the first thing. yalah. Whether you like or Ah, not, kan? Buat apa ya. kita undi? What's the point of democracy? Ya. Yalah, kalau apa-apa yang kita undi pun, kerajaan akan ditukar. Jadi dia akan create satu benda memori yang tidak elok lah untuk rakyat Betul. yang keluar mengundi. Maka mungkin kita akan jadi malas keluar mengundi. Ya. Dan saya nak bincang sikit langkah Dubai ni dari segi perspektif yang lain, iaitu perspektif kestabilan kerajaan. Apabila kerajaan tidak stabil, maka ada berbagai-bagai cubaan untuk menjatuhkan kerajaan. Seperti kita dengar kalau dulu masa pemerintahan Barisan Nasional 60 tahun lebih. Jadi kita jarang dengar macam mana nak jatuhkan kerajaan ketika mereka memerintah. Kalau kita pernah dengar dulu sebelum Barisan Nasional ditumbangkan dalam General Election 14, mereka menang. Mereka menang pada 14 dulu. Surat khabar ditulis 5 tahun lagi. Surat khabar ditulis 5 tahun lagi nak tukar kerajaan. Maka mereka, rakyat pada waktu tersebut ada satu mindset bahawa nak tukar kerajaan ni kena tunggu pilihan raya. Kita tak tukar kerajaan ketika tengah-tengah pemerintahan. Jadi sekarang ni kita seolah-olah dah ada satu mindset, bila kita tak suka kerajaan, kita tak perlu tunggu pilihan raya. Kita boleh tukar tengah-tengah antara 5 tahun tu lah. Jadi perspektif yang pertama saya nak bawa adalah dari segi pelaburan. Mana kita tahu pelaburan ni sangat penting untuk masuk ke negara. Di mana kalau kita nak melabur, mesti kita nak melabur pada sebuah negara yang ada kestabilan politik. Sebab ahli-ahli politik,
Perdana Menteri dan ahli-ahli kabinet yang lain. Mereka ni sangat bertanggungjawab untuk membentuk polisi sesebuah negara. Sesebuah negara. Cukai, jadi polisi mesra, pelaburan dan sebagainya. Jadi ketika politik tak stabil, banyak pelabur tidak ingin melabur ke dalam negara yang politik tak stabil. Sebab apa? Sebab dia risau. Hari ini mungkin bila kita melabur, jadi kita boleh rugi. Sebab polisi bila tukar pemimpin, mungkin contoh kita katakan, contoh kalau sesebuah kerajaan tu dia kata, okey hari ni kita galakkan melabur ke dalam Malaysia, kita tak kenakan cukai untuk orang yang melabur. Just melabur, kita tak kenakan cukai keuntungan. Yeah. Jadi tiba-tiba tukar kerajaan tengah-tengah. Yeah. Orang duit dah melabur dah ni. Tiba-tiba tengah-tengah dia cakap, okey kita kenakan cukai yang tinggi untuk pelabur yang melabur dekat dalam negara. Ya, Cukai betul. keuntungan. Ya, mungkin kerajaan yang sekarang cakap, okey, kita fokus on the automotive. Lepas tu orang melabur untuk Tesla. Lepas tu tukar kerajaan, okey, kita tak nak fokus on automotive, kita fokus untuk sukan. What? Aku just labur untuk Tesla. Ya, just macam tu. Jadi ada efek untuk polisi dan menjejaskan pelaburan. Bila jejaskan pelaburan, negara kita akan kekurangan dana untuk pembangunan, perkembangan bisnes dan sebagainya, dan peluang pekerjaan banyak yang terlepas sebagai contoh kan. Kalau kita buka negara-negara dapat pelaburan contoh daripada contoh BYD ataupun Tesla, maka akan ada beberapa banyak peluang pekerjaan yang akan dibuka. Jadi yang kerja tu siapa tuan-tuan? Yang kerja tu adalah rakyat kita. Jadi kat situ kita akan dapat pendapatan. Itu dari segi perspektif pelaburan lah. Maknanya ekonomi kita akan makin kurang sebab kita sibuk duk main politik berbanding bekerja untuk memperkemaskan polisi-polisi negara dan menggalakkan pelabur, menggalakkan duit masuk ke dalam Malaysia. Bila duit masuk ke dalam Malaysia ni tuan-tuan, sebab tu kita nak banyak pelabur supaya contoh kalau mereka melabur ke dalam negara kita, mereka akan membeli ringgit. Faham tak? Membawa duit mereka untuk membeli ringgit. Sebab dalam Malaysia, mereka kena guna ringgit. Jadi sesebuah mata wang tu, nilainya naik apabila banyak demand. Demand banyak, permintaan tinggi. Jadi ketika contoh daripada US, daripada Canada, mereka bawa masuk duit mereka membeli ringgit kemudian untuk melabur di Malaysia. Jadi ringgit akan mengukuh. Seperti yang kita tahu tuan-tuan, sekarang ni harga naik. Harga barang naik. Sebab apa? Sebab ringgit tak berapa stable. Ringgit jatuh. Jadi bila ringgit jatuh, harga naik. Pengalaman saya sepanjang saya hidup di Malaysia ni tuan-tuan, harga barang tak pernah turun. Tak pernah turun. Kita cerita mekanisme kenaikan barang. Minyak naik, barang naik. Minyak turun, barang tak pernah turun. Okey, barang tak pernah naik, barang maintain lah. Lepas tu gaji naik. Daripada gaji 1,200 minimum naik kepada 1,500. Barang naik juga. Gaji naik, barang naik. Okey. Lepas tu apa lagi? Ringgit jatuh. Dia kata perdagangan nak import barang masuk ke Malaysia jadi mahal. So barang naik lagi. Bila barang naik, jadi kos bila barang naik, gaji tak nak naik, maka kita akan berlaku satu benda yang sangat ditakuti lah, iaitu kita akan hidup dalam kemiskinan. Maknanya duit kita tak cukup, nilai kita kecil, sedangkan barang-barang yang kita nak beli tu nilai dia dah besar. Tak balance lah, kita kata tak balance. Satu masa nanti mungkin kita, kalau keadaan ni berterusan, kita akan tengok RM100 tu mungkin macam RM10 je, ataupun mungkin macam RM1 je. Jadi besar, terpaksa besarkan nilai untuk mengawal harga barang. Seperti negara jiran kita di Indonesia lah, juta rupiah tuan-tuan, sejuta. Nilai dia 1 juta. So macam tu lah, kita risau bila ada politik instability, maka perkara-perkara ni akan menjejaskan kehidupan rakyat. Rakyat pun sebenarnya bukan dia nak tukar kerajaan pun. Nak tukar kerajaan ni adalah orang-orang yang berkepentingan. Betul. Bagi kita rakyat,
kita nak dapatkan hidup yang selesa, kos sara hidup yang rendah, dan pendapatan yang tinggi. So kita boleh hidup dengan aman dan kita tak peduli tentang politik kalau dia stable lah. Okay. So langkah Dubai ni sebenarnya adalah langkah yang sangat bagi saya tidak sepatutnya dilakukan. Buat masa ni kita bagi peluang dulu supaya mereka cuba untuk membetulkan struktur ekonomi dan sebagainya lah. Tapi Ya. kalau na'udzubillah bertukar juga, jadi kita mengharapkan kerajaan yang akan mengambil alih nanti adalah kerajaan yang lebih baik dan lebih bagus, lebih cekap dari segi pentadbiran lah. Kita tak sokong mana-mana dan kita tak condemn mana-mana, tapi kita nak yang terbaik untuk rakyat lah. Okay. Ya. So, any comment lagi untuk Dubai, Fitri? Oh, tak ada, mungkin tak ada. Just sit and wait, tengok apa yang apa keputusan. Probably kalau benda ni bawa ke mahkamah, well of course akan. Let's see apa keputusannya, see apa verdict yang kita dapat, and of course whole point yang you just said, actually memang saya setuju 100%, because it's really hard to live nowadays, dengan inflasi lagi, banyak benda nak fikir. So of course orang-orang kat atas dia manifesto je, right? Okay, ni untuk rakyat, sebenarnya ni untuk rakyat. Walaupun diorang boleh justify sebenarnya kalau let's say betul ada langkah Dubai or whatever, ini sebenarnya kita orang buat untuk rakyat. Whatever, we've shown time and time again, rakyat Malaysia ni satu je, diorang memang kalau kau tak buat kerja, tukar. We have that bravery, and but sometimes kalau ahli politik yang bijak mungkin boleh manipulate a little bit, letak a lot of bad manifesto, and then rakyat akan fikir, oh kerajaan sekarang tak buat kerja or something like that. I'm not sure, but yeah, it goes both ways. But let's see. Yeah. Something let's good, see. something that kita boleh cakap probably next week kalau ada perkembangan lagi. But as of now, probably kes ni akan lanjutkan slowly, yeah. Yalah, sebab perkara ni perkara yang sangat sensitif. Jadi kita boleh berbincang, sebab berbincang dari segi lagak politik ni macam tu lah, politik ni sebenarnya dia ada banyak seni, dan kita tahu seni untuk mendapatkan kuasa ni terletak pada pemikiran dan tangan orang-orang politik. Jadi so make sure kita kena make sure yang kita buat pilihan yang betul, and then kita kena for now untuk rakyat biasa seperti kita hanya boleh berdoa supaya Just hang on, man. kuasa itu diberikan kepada diberikan kepada ni lah. Sebab kalau kita tak boleh buat apa, just kita boleh bercakap macam yang sekarang saja kita bercakap lah. Okay, so that's all about this topic. So boleh break sebelum kita masuk topik yang lepas ni. Topik apa, Fitri? Topik hangat di media sosial. Sekolah tu sebenarnya tak penting kan? Topik sangat hangat. Sekolah tak penting kan? Bagi masa je sekolah. Okay, so kita break dulu lah. Okay. Selamat kembali ke Yusro Podcast. Okay, sekarang ni kita nak bincangkan satu topik yang agak hangat ya di media social media. Di media sosial. So Fitri, macam mana? Nak play outro dulu ataupun macam mana? Okay. Actually setakat video ni, kita orang record podcast ni around January 15, 15 Januari. So probably dalam last week, let's see. Ada satu posting dekat X atau Twitter. Saya akan panggil Twitter sebab saya tak suka nama X. Januari 8 ada seorang, orang cakap influencer. I'm not sure if he's influencer or not, but I never been influenced by him, first of all. The backlash yang orang ni terima bila dia cakap bagi dia personally, sekolah ni tak penting, right? Sebab masa tu dia, and of course satu keluar cerita yang actually dia ada 300k followers kat Instagram, mak dia kaya, so his life is pretty well.
what you call it, secure. Mungkin kita boleh tengok dulu video ni. Mungkin ada orang, biasalah media sosial, kalau orang tu cakap saya tak suka Arsenal, mesti tiba orang cakap, oh maksudnya kau benci Manchester United. No, I mean it's a completely different thing, right? So Yelah, maknanya manipulasi. ya, So akan ada satu kita tahu manipulasi. kita tahu media ni banyak manipulasi perkataan. Jadi kita kena tahu konteks sebenar apa yang dia cakap supaya kita lebih adil dalam memberi komen lah. Yep, let's see here. Not sure if you can see the screen, right? Okay. Let's play this video. Asad, sekolah ni apa? Sekolah? For me, Bagi Asad. when I was younger, Asad rasa macam in terms of everything I'm doing right now, most of the time I had in school was just a waste of time sebenarnya. Secara jujur, no, I'll be honest benda yang Asad belajar kat sekolah, Nanti orang tibai tau. tak apa. Tapi for me, I respect your views and opinion. But like for me, benda yang Asad belajar, I mean benda yang Asad buat sekarang has nothing to do with school much. Like in terms of learning science all the way to very advanced, Concern. all these weird things, and for me tak perlu. I rasa maybe the schooling system can be changed because we live in a modern world where everything sentiasa berubah kan. Tapi the schooling system has always been the same. And if you check balik, who said it? Was it Rockefeller? Dia cakap yang school ni is created because he wants to create a generation of workers. You know, so it depends on what you want to do in life. Okay, not everyone can become successful, I get it, you know. But like for me, I wasn't really a fan of school lah, start minat sangat. Tapi I also have to add, just for people can understand tapi jangan nak bring sekolah, you know. Jangan bring nak bagi tahu ni bukan nak bagi This is tahu my salah, personal tak, opinion. kita kena faham. Itu berbalik kepada apa saya cakap tadi. Buat sebab faham, buat dengan sebab ikut, impak dia tak sama. Kan? Like bila Asad nak berhenti sekolah tu, Asad nak start homeschool semua kan, it's because Asad dah build something else. Asad dah ada 300,000 followers kat Instagram. I knew how to monetize it, which is singing. So choose nak continue full time study ke atau part time kat rumah buat homeschool sambil build my career and wealth. So I had a choice to make already. So not everyone can do the same. Tapi it depends on you guys lah. There you go, my friend. There you go. Okay. Kalau kita tengok video daripada seorang influencer tersebut, dia beritahulah sekolah ni ada just buang masa bagi dia tentang apa yang dia belajar di sekolah adalah dengan apa yang dia nak bina kerjaya tu something yang maknanya kurang efektif lah bagi dia. Okay, kita nak kupas sikit berkenaan dengan sekolah. Dia juga kata bahawa sistem zaman dah berubah dan sistem sekolah still sama. Tapi actually sebenarnya sistem sekolah dah banyak berubah bila ditukar menteri dan sebagainya, maka ada banyak sistem sekolah yang diubah. Kalau dulu kita tengok sikit apa yang berubah ni. Kita tengok kalau dulu kita ada UPSR, kita ada PMR, kita ada SPM. Tapi sekarang ni PMR tak ada lagi. Sistem penilaian tu ditukar kepada PT3. Okay? Kemudian saya tak berapa update berkenaan dengan sistem sekolah, tapi sebab dah banyak tukar. Kalau tak tukar, mesti kita ingat lagi sebab zaman kita akan sentiasa sama. Jadi sistem sekolah always selalu bertukar. Dan komen-komen daripada kita yang pergi ke sekolah, kadang-kadang saya ada adik-adik kita tanya, dah tukar sistem penilaian mereka. Jadi dah banyak tukar. Sebenarnya sistem itu dah ditukar banyak kali. Cuma mungkin belum fit untuk everybody lah. Maknanya belum sesuai untuk semua budak, semua orang lah. Jadi dakwaan bahawa sistem sekolah always same, kita kata tak benar lah, tak betul lah yang tu. Part tu kita jujur, kita kata sistem sekolah ni selalu bertukar. Okay. So sekolah buang masa ni mungkin bagi influencer tersebut buang masa. Tapi di sekolah apa yang kita belajar, Fitri, selain daripada apa yang dia ajar dalam mata pelajaran? There's a lot. Maybe boleh bagi background sekolah di mana, and then macam mana pembelajaran. Really want to do it? No. I mean macam okay, macam mana pengalaman di sekolah dululah. Adakah anda
Adakah Fitri rasa sekolah maybe Fitri ada pendapat yang sama dengan Asad. So I don't know. Look, okay, first of all, kalau saya guna banyak bahasa Inggeris, so just nak minta maaf awal-awal sebab I'm really used to speak in English because my work setting and stuff, and also my podcast was also in English. So yeah, probably ini boleh jadi like dua bahasa punya podcast. I'm not sure, but I'll try my best to speak in Malay. Look, on paper, that's if you analyze properly apa yang dia cakap, right? Actually, you can kind of agree, and of course kind of disagree. But let's say Agree to disagree. yeah, let's say the biggest name in the world, right? If you want to be a singer, kalau nak jadi penyanyi, probably there's less. I'm not sure what kind of syllabus that sekolah boleh bagi, right? If you pick up names throughout the history, like let's say Floyd Mayweather tak boleh baca, dia tak boleh baca, dia tak boleh mengira. Probably boleh kira sebab kira duit banyak, tapi dia tak boleh baca. He can Dia read, boleh menumbuk je. right? Yes, because he's been boxing his entire life since like 4 years old. Yeah, tombol pintu dari kecil dia tumbuk tombol pintu. Yes, dari kecil. Is school effective for him? No, absolutely not. And that's what's apa yang betul untuk apa yang Asad ni kata. And also untuk dari segi dia personally, dia kata once, it's mentioned in the video, once dia dah dapat 300k followers on Instagram, and dia tahu nak leverage that, dia tahu how to monetize. Of course, school is not for him. Untuk belajar X plus Y equals to Z, no, it's not for him. Apa yang dia boleh buat sekarang, okay, how they, not sure apa yang dia, yeah, he's an influencer, but I'm not sure what kind of influence that he have. Ada orang kata dia menyanyi, and I watched one video of him singing, and I can say that I think you sing better. Not sure why, but look, the point is, You have to cut that. yeah, like, and once, of course, when you are in that position, sekolah doesn't really macam bawa banyak makna dalam, untuk tolong dia monetize or something. But also, bapak dia gaya. The parents are rich. So, memang dia mention yang bapak dia kaya lah. memang, social media Malaysia ni dia bahaya sikit. Once you've been on the way, Oh iyalah, so orang expose lah. they can dig your past. Yeah. Wait. Let's scroll back. Yeah, Mak Asad bukan jualan nasi lemak keripap dan minum tepi pagar PPR. Mak dia CEO. His mom is a safety net. His mom is his support system that provides financial and other assistance. Yes, kalau tak lulus SPM pun mak dia boleh ambil kerja bawah ketiak. Which is true. And also what he missed, because in his profession, in Floyd Mayweather's profession, sekolah tak perlu. But to be a pilot, to be a doctor, to be a surgeon, you can homeschool, my friend. You can homeschool. You can just quit school like that, right? Also sekarang walaupun rare, Kaoru Mitoma, football player for Brighton, dia ada degree in dribbling dekat University of Tsukuba, if I'm not mistaken. Yeah, masa umur dia 19 tahun. Kelab kat Jepun, nama dia apa, Kashima Antlers ke Kashiwara, I'm not sure, tak ingat. Kawasaki Frontale offer dia kontrak umur 19, dia reject sebab body dia cakap dia tak confident lagi sebab body dia kecil. So dia ambil degree, dia buat thesis untuk dribbling. Thesis untuk dribble. Can you believe that? But he doesn't go out and make videos that actually you need to have certificate for everything that you need to do in life, because he knows that's not the case. So yeah, tapi cuma komen-komen macam ni lah, macam sekolah ni sebenarnya tak penting, ni sebenarnya tak perlu. Actually there's some truthful of it, but since majority of people sekolah and tak boleh, tak mampu secara finance untuk first of all go for homeschooling, second of all untuk go for minat yang
untuk go all out, put all eggs in one basket to achieve your dreams, right? Because you don't even know, let's say umur 12 tahun, you don't even know your dreams. Like let's say if you put everything, kalau contoh lama, kita jual nasi lemak kau benda kan, and then umur 12 tahun, okay, cita-cita you nak jadi apa? Oh, nak jadi ni penyanyi. Okay, put every money that you have, support untuk jadi penyanyi. Umur 15 tahun dia dah hilang, dia dah bosan lah tak jadi penyanyi. What? Doesn't make sense, right? So, and also sekolah banyak benda yang boleh belajar, especially on your social skills, especially on your how you should and should not behave actually. Jangan try sebut ada apa, what you call it, bully kat sekolah. Come on, that's minority, right? Only a few people got bullied. But that doesn't erase the fact that bully is bad, okay? Bully is bad, sure. But other than that, if good things you learn, contoh kalau duduk asrama, you learn how to berdikari, take care of your belongings and stuff. That's something. It's something that actually you need to experience. You're not learning that based on theory only. Yeah. That's just my 50 cents. I'm not sure if it makes sense. Ya, betul. Saya mostly saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Fitri. Cuma saya dah fikir satu point yang agak panjang lebar. Sekolah ni mungkin sistem tu always bertukar. Cuma kita perasan dia sepatutnya boleh jadi lebih better lah. Maybe kita boleh dari segi KPM, KPT, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi boleh kaji semula berkenaan dengan sistem. Sebab maybe untuk dia jadi apa yang dia suka tu, dia kena sampai universiti baru dia boleh pilih bidang yang dia minat. Dia kena sampai universiti. Maknanya daripada sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, and then tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, dia tak boleh pilih apa yang dia suka kecuali bila dia sekolah menengah tu dia boleh pilih menengah atas, dia boleh pergi kepada agama ataupun dia nak pergi kepada kemahiran. Kita ada apa? Vocational dan sebagainya. Cuma terlalu lambat untuk dia sampai kepada satu point yang dia nak jadi apa yang dia nak jadi. Contoh dia nak jadi pelakon, dia sampai universiti baru dia boleh kena masuk universiti. Paling awal kita masuk universiti umur 17, 18 tahun, 19 tahun baru kita boleh masuk universiti. Maknanya 18 tahun dia ada bakat. Tapi dia terpaksa pendam tu sampai dia nak masuk sampai universiti tu agak lama lah. Mungkin itu boleh dikaji semula dan inilah. Kadang-kadang dia minat lain pun tiba-tiba UPU hantar dia belajar benda lain. So itu adalah satu benda yang boleh dikaji jugalah. Cuma saya nak cerita tentang sekolah. Kalau sekolah berkenaan dengan, kalau dalam tu dia punya host ada beritahu penduduk Bunsen dan sebagainya, sains, matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris adalah benda-benda yang basic yang sepatutnya kita sebagai orang biasa perlu tahu. Itu adalah benda asas yang kita perlu tahu. Kita kena tahu macam mana nak menulis, macam mana nak membaca, macam mana nak bercakap dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kemudian kita kena belajar matematik, basic matematik. Macam mana nak tahu mengira dan sebagainya. At last, benda tu berguna. Dan sains adalah satu benda yang sangat penting sebenarnya dalam kehidupan kita. Bukannya, walaupun kita tak guna dalam pekerjaan kita, tapi kita guna di sekeliling kita. Contoh sains. Kita nak beritahu kalau anak kita dah kahwin dan sebagainya. Anak kita tanya, macam mana boleh turun hujan daripada atas tak nampak air kan? So, that's science. Kita macam mana kita nak explain dekat anak. And then macam mana carbon dioxide and then oxygen, macam mana pokok dan kita adalah satu, kita dan tumbuhan-tumbuhan ni adalah saling memerlukan. Itu adalah sains. Jadi ini adalah something yang kita perlu belajar di sekolah ataupun kena belajar. Maknanya kalau tadi influencer tersebut dia guna homeschooling kan, sebab dia mampu jadi dia buat homeschooling. Tapi benda-benda ni perlu dipelajari sebenarnya. Bukannya tak penting dan bazir masa lah. Mungkin perkataan ataupun susunan bahasa yang sepatutnya digunakan adalah apa yang dipelajari di sekolah,
uh, tidak banyak digunakan dalam kejayaan dia sekarang. Okay. So kita tak payah sebut bazir masa dan sebagainya. Sebab dia ada konotasi yang sangat besar bila kita kata macam tu, dia seolah-olah kita condemn yang sekolah ni sebenarnya tak penting. So Betul. itu adalah satu benda. Macam mana? Yeah, that's the worst thing, right? Cara dia mungkin Ya. sentences, but probably kalau mungkin bagi dia after that, walaupun tadi rasanya siapa that guy, I think it's what Azri Walters, dia bagi kita warning awal-awal lah, nanti nanti bye. Lepas tu cakap tak apa. So he's an adult. It was like 22, I think. So he knows the consequences, and this is the consequences, right? So yeah. Yalah, satu benda yang sangat kesian lah. Maknanya yelah, sebagai media kita mesti nak cari hot issue, hot perkataan hot yang kita boleh gunakan sebagai ni kan. Sebagai hot, kita kata apa? Tajuk utama supaya supaya orang membaca atau mendengar dan melihat video tersebut lah. So di sekolah bukan hanya kita juga diajar tentang kemahiran asas ataupun bersosial. Di sekolah bersosial lah. Di sekolah kita ada kawan, kita berkawan dan kita lakukan perkara bersama-sama kawan-kawan kita, and then kita ada guru, kita belajar untuk menghormati adab-adab dan banyak nilai-nilai murni diajar di sekolah. Kalau kita mungkin kita homeschooling, kita seorang je dekat rumah kan. Saya tak tahu kalau ada homeschooling belajar ramai-ramai kat rumah, tapi saya rasa homeschooling ni untuk orang-orang yang kaya. Dia seorang mungkin dia ada private teacher, cikgu kan. So dia seorang, macam mana dia tak ada kawan yang boleh ni. Mungkin kawan tu dibuat after sekolah. Tapi di sekolah tempat yang kita memupuk nilai-nilai sosial dan nilai-nilai murni dan sebagainya. Bukan hanya belajar di sekolah, tapi kita membina kenangan-kenangan ketika di sekolah ataupun di tempat-tempat kita belajar. Kita bina kenangan. Kalau kita cerita sekarang, Fitri, kita ada ramai kawan masa kita sekolah dulu, dan kita ingat particular main bola macam mana, suka tackle. Yeah. And then kita boleh macam-macam ketika kita buat hal kena marah ramai-ramai. So itu adalah kenangan di sekolah. Dan kenangan yang tidak boleh dibeli dengan RM1 lah. You have money, tapi kita tak boleh beli kenangan-kenangan yang indah dalam kehidupan kita. So ada banyak lagi perkara-perkara penting selain daripada silibus yang dia ajar di sekolah lah. Okay. Dan ada juga kata-kata yang kata kita bukan rindu nak belajar di sekolah, tapi kita rindu momen-momen di sekolah. Okay. Ya, betul. Kita bukan rindu nak pergi belajar di sekolah, tapi kita rindu momen di sekolah. Momen. Saya pernah bincang dengan beberapa rakan saya, dia kata sekolah, universiti dan mana-mana institusi pengajian, dia kata kalau ada travel ataupun travel agency yang boleh tawarkan kita balik kepada masa silam, contoh zaman sekolah kan. So they are going to pay for that, untuk kembali pada zaman sekolah. Tapi benda tu takkan berlaku lah, kerana apa yang terlepas adalah terlepas dan takkan akan boleh ni lah, just kenangan sajalah. So di sini kita kata kita dapat belajar something yang sangat penting untuk menggunakan untuk menggunakan perkataan dan ayat-ayat yang betul, ayat-ayat yang tidak mendatangkan konotasi yang teruk pada maksud daripada bincangan kita, yang boleh menyebabkan orang menggunakan perkataan kita untuk memutar belitkan and then menjadikan kita sebagai bahan hentaman daripada orang ramai. So itu pengajaran pertama. And then pengajaran yang kedua, mungkin sekolah dia tak sesuai untuk semua orang. Bukan semua orang sesuai untuk dinilai dengan penilaian daripada sekolah. Itu yang betul. Penilai. Betul. Tetapi sekolah bukan hanya apa yang diajar di sekolah, tapi apa yang sekolah bukan hanya tentang apa yang kita belajar, tapi sekolah adalah macam mana kita membentuk diri kita, jati diri kita dengan nilai-nilai murni. Dan bukan hanya buku di sekolah, tapi kawan-kawan dan memori-memori yang ada di sekolah. Itu yang
most penting. Nanti kita dah tua nanti, kita akan tahu, oh ni kawan sekolah ayah semua dan sebagainya. So, that's all. I think about this topic. So, buat sekolah lah kalau kita nak hurai tentang benda-benda yang lain tu. Dia ada 300,000 follower. Itu dia punya rezeki lah kan. Yeah. So Fitri, macam mana Fitri rasa berkenaan dengan, tadi kita dah cerita kenangan-kenangan di sekolah dan sebagainya, apa yang diajar di sekolah. So, macam mana Fitri rasa membina kerjaya, boleh Fitri kelaskan tak kerjaya yang mungkin sekolah ni tak perlu, kurang membantu dari sudut kerjaya, dan kerjaya yang membantu untuk orang di sekolah. Bahasa mudah dia macam ni lah. Sekolah ni, dia kata tadi melahirkan ramai pekerja. Okay. Boleh elaborate sikit berkenaan dengan apa yang dimaksudkan? Yeah, sure. Probably he said that in terms of pekerja, bukan yang pekerja biasa, tapi in terms of downgrading the pekerja into slave. Tadi kata mak dia CEO Yeah, CEO or something like that. I don't know. CEO juga pekerja. CEO juga pekerja. Alright. Yeah. Okay. So macam mana? Atik checkmate. What was his name? Aslan. Yeah. Atik checkmate Aslan. Oh, that's good. That's good. Okay. But yeah, true. I mean, Okay. Singer, penyanyi juga bekerja kan? So, yeah. Tapi mungkin dia masuk maybe freelance. Bekerja salaryman or something, like do some clothing. I mean, first of all, there will never be society without those that you call workers, right? Macam kerani or something like that. Or there will never be a society will running good, that will run smoothly without them. Walaupun macam contoh pemungut sampah, right? I'm not saying this dalam sekolah punya konteks, right? But you know, so society has ups and downs, right? So tak semua boleh jadi businessman. Kalau semua jadi businessman, who wants to buy, right? Tak semua boleh jadi. Maknanya ekosistem kita seimbang lah. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada pekerja, ada bos. So seimbang lah, saling memerlukan lah. Maksud Fitri. Yeah, sure. And also contoh macam yang saya cakap tadi, macam kalau let's say kalau Floyd Mayweather masuk sekolah, dia tak jadi Floyd Mayweather sekarang. Probably just some dude, you know. But sometimes it's really hard to take this macam secara objektif. Cuma sebab semua orang kan ada dia punya laluan masing-masing, and it just happens that most people as of now, majority masuk sekolah. Like macam dulu kalau kita tengok zaman perang, orang berebut nak sekolah. Bukan sekolah in terms of macam ada institute or something, but learn something like macam teacher tadi learn the basics, the language, probably history, sejarah, something yang probably you want to learn at school. Walaupun of course sejarah mungkin sekarang banyak ditapis, right? Macam kita belajar sejarah form masa perang dunia or something, it doesn't even mention Adolf Hitler or something like that. You could probably argue with it, but that will be another topic. And also something like that. So it's not entirely bad and it's not entirely wrong. There's certain few, but you cannot take minorities for majorities. Right? Kalau ada seorang yang buat duit banyak sebab dia tak pergi sekolah, that's good. You cannot take that. You cannot take exception as a rule. You know what I'm saying? Just because Floyd Mayweather start boxing umur 4 tahun, tak semestinya kau boleh boxing umur 4 tahun and then be a world beater like him. Ramai orang cakap apa, Mark Zuckerberg tak habis belajar, buat Facebook and then become billionaire. Siapa lagi, Bill Gates tak habis belajar juga, and then dia dalam 100 orang. Let's say dalam 100 orang tu, satu orang tak habis belajar, satu orang tu jadi jutawan. 99 orang tu jadi whoever apa-apa yang dia orang jadi sekarang. But we are not looking at the 99 people because they doesn't make it to the news. Some of them to the news as a drug cartel, as a rapist.
as a sex offender, and Ada the education something. Yeah, but you just can't. ada Yeah, just can't go out there and say sekolah ni. I mean, for his defense again, he's not saying from what I understand daripada video tu dia tak cakap secara overall. Probably I misunderstood it. Tapi mungkin dia cakap untuk dia sekolah tu tak perlu. Okay, fine, cool, whatever. Right? Life goes with you or without school. Life goes on. ya. Sebab tu apa sebenarnya ilmu ni sangat penting. Ilmu ni sangat penting. Dia sama ada kita nak jadi apa-apa pun ilmu tu adalah sangat penting. No doubt about it. Sekolah itu adalah tempat kita menuntut ilmu lah. Anything yang berlaku di sekolah sebenarnya sekolah ni tempat kita menuntut ilmu. Kita maybe kurang ilmu yang ilmu yang diajar di sekolah tu kurang digunakan dalam menyanyi. Tapi dakwaan berkenaan dengan sekolah hanya melahirkan pekerja. Maybe true. Sebab itu yang dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki lah. Robert T. Kiyosaki ni dia seorang investor, dia melabur dalam bidang hartanah dan sebagainya. Jadi dia study macam mana cara untuk buat duit dengan invest daripada hartanah. So benda ni tak diajar di sekolah dan banyak benda tak diajar di sekolah sebenarnya. Okay. So bukan hanya kita nak jadi kaya je tak ajar di sekolah, tapi ada banyak lagi benda yang tidak diajar di sekolah dan diajar di sekolah actually. Ya, podcast nak cakap dalam podcast. Tapi di sekolah mungkin ajar cara kita untuk buat presentation. So so ilmu itu basic tu dari sekolah, and then we as time goes on kita olah right? Kita olah untuk digunakan dalam kehidupan kita. Yeah. So sebenarnya ekosistem kita sebenarnya seimbang. Bila ada Allah jadikan kita ni seimbang. Ada orang kaya, ada orang miskin. So macam ni lah, kenapa kalau kita tak suka ular kan, ular kita tak suka binatang kan. So sebenarnya ular tu sebenarnya membantu ekosistem. Ular makan tikus, tikus ni makhluk perosak. And then ada benda-benda yang kita tak nampak dengan mata kita, tetapi kemahiran tu, tapi benda tu sebenarnya adalah keseimbangan yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi semua orang tak akan jadi penyanyi. Okay? Alright. Semua orang bukan nak jadi penyanyi. And then bukan semua orang nak jadi pelakon. And then bukan semua orang nak jadi bos. Maybe ada orang yang bukan semua orang nak jadi ustaz. Bukan semua orang nak jadi peguam. So kita ada ekosistem yang cantik dalam kehidupan ni. Ada orang jadi pembeli, ada orang jadi penjual. Kalau semua orang jadi penjual, siapa nak beli? Alright. So ini adalah something yang kita perlu tahu. So kita tak boleh condemn siapa-siapa pun, tapi kita kena cuba fikir bahawa ini adalah something yang kita kena fikir macam mana, how beautiful it is. Macam betapa indahnya sesuatu perkara, tapi bukan cari pasal dengan sesuatu perkara tersebut lah. Contoh kita kaya, kita cari pasal dengan orang susah. So itu adalah bukan cara yang betul. Tapi bila kita kaya, kita tengok orang susah. Oh, orang susah ni sebenarnya dia buat kerja-kerja yang orang kaya tak boleh buat. Maybe orang kaya ada duit, tapi orang kaya tak boleh kutip sampah tepi jalan. Okay. So orang yang memerlukan, dia buat benda-benda tu. Mungkin orang kaya banyak duit, orang kaya tak kutip sampah daripada longkang. So ada orang yang akan buat benda tu. So inilah. So that's it lah. Memang akan melahirkan ramai pekerja, tapi kita kena ingat bahawa almost separuh daripada penduduk dunia ni adalah pekerja. Terdiri daripada pekerja. Orang yang buat ekonomi berjalan sebenarnya. Ya, kita sebenarnya saling memerlukan. Yeah. So that's all. So anything nak tambah kenaan dengan topik ni? Dia ada 300,000 follower tu, semua adalah bonus lah kan.
Dia bukan kayu pengukur lah. SPM juga bukan kayu pengukur orang tu cerdik ke pandai. Tapi dia adalah sebuah penilaian yang mungkin dia kata okey untuk some topik ni dia pandai berkenaan dengan ni. Dan dulu SPM dijalankan kalau dulu just tulis je, kita tak ada ujian lisan dan sebagainya. Jadi for some topik dia pandai. Maybe ada orang tu kalau dia tak ambil SPM dia buat benda lain, dinilai dengan kehebatan dia. So maybe dia boleh dapat skor. So begitu juga dengan follower dan sebagainya. Dengan kita punya, dia adalah bukan kayu ukur sebenar bahawa kita berjaya. Right, Kita berjaya bukan diukur daripada apa-apa bahan ukuran lah. Maknanya adakah orang tu berjaya apabila dia bank dalam duit dalam bank dia sejuta? I mean, So, Bill Clinton is a so pedophile. You call apa? it. Bill Clinton, former US president, is a Ya. pedophile because he's on the Epstein list. Dia ada banyak duit, but it doesn't mean he's, successful or something, right? Come on. Yalah, dia tak mungkin dia belum lagi mungkin itu bukan definisi kejayaan bagi dia sebab definisi kejayaan bagi setiap orang adalah beza. Yeah, it's Mungkin Yeah. mungkin ya macam Bill Clinton, Bill Clinton former US president former US president, tapi dia ada wife dia ke yang Clinton juga tu, siapa nama? Anak dia Hillary Clinton, ya. Sure. Hillary. Yeah. Hillary Clinton dulu dia lawan dengan siapa? Donald Trump Yeah. Donald Trump kan? She lost to Obama, she lost to Trump, I guess. Yeah. She lost twice. Yeah. So maybe dia dalam bank dia ada juta-juta. Maybe dalam bank dia ada juta-juta, tapi dia tak berjaya jadi presiden US. So dia belum berjaya. So ukuran ni adalah something yang sangat subjektif lah. Dan dia boleh jadi berbeza-beza. Tapi of course yang paling berjaya sekali adalah menurut agama kita lah. Something yang telah berjaya seperti yang diberitahu dalam surah Mukmin, telah berjaya seorang tu apabila dia dapat solat dalam khusyuk, and then ada beberapa perkara lagi, and then last sekali berjaya yang paling penting sekali dalam kehidupan kita adalah bila kita dapat lepas kehidupan yang sementara ni and then masuk ke syurga and then lari daripada api neraka. That's something yang itu definisi yang solid keadaan ni lah. And then tapi dia akan pergi pada ukhrawi sikit lah. Dia akan pergi pada ukhrawi. Definisi kejayaan setiap orang ultimately yang tu lah. Tapi kejayaan bagi setiap individu adalah berbeza-beza. Bergantung dengan apa yang kita cari lah. So that's all. Yeah, okay. Let's wrap it up a little bit. Of course, next we have another controversial take, but I think we need to take a little bit break. Yeah. Yeah. So what's next? Gul. Oh. I'm not sure kalau saya nak cakap ni, tapi yeah, I'll say that pusat pelacuran diperlukan. Oh, right. Oh, wow. Some okay. Selamat datang ataupun selamat kembali ke Yusra Podcast. Okay. Podcast yang menceritakan tentang isu-isu semasa dan apa-apa yang sedang hangat di pasaran. Okay, so sekarang kita nak cakap satu topik yang sangat hangat lah dalam 2-3 hari ni. And then dia podcast ini adalah sangat hangat. Statement itu adalah sangat hangat. Isu ni sangat hangat dan diperkatakan oleh orang yang hangat. Alright. Kita nak cakap tentang pelacuran adakah diperlukan di Malaysia untuk warga asing. Betul, Fitri? Ya. But macam biasa case si Ustaz tadi, let's play the video and see, apa sebenarnya yang dia kata. Let's record. Okay. Pelacuran ni macam dia perlu macam mana tu? Okey. Sekarang ni pendatang yang datang ke negara kita ni ada lebih kurang 3 juta yang bekerja dekat negara kita ni. Bini semua tinggal. Namanya pun lelaki. Kalau dia tak faham maksud saya,
Tak keluarkan. Tak keluarkan, dia nak tonjol kat mana? Dia tengok anak bini kita, anak dara kita, lalu silap dia rogol anak dara kita. Dia boleh jadi sampai ke tahap tu. Sebab benda ni kan bermain dengan ni, dan dia orang pun duduk sini, pun duduk kat malam tak kerja, dia pun tengok benda yang sama juga. Tengok porno juga. Jadi bila ada rumah pelacuran tu, at least dia pergi bayar kat sana. Itu pandangan saya peribadi, tapi engkau orang fikir sendiri lah. Mungkin aku salah, tapi mungkin aku betul. Sekarang pendatang Yes, sir. ke negara kita ni ada lebih kompleks. That's it. Okay. Kali ni tadi saya ulas first. So kali ni saya bagi orang untuk Fitri ulas first lah. So berkenaan dengan topik ni. So go lah. Good. Come on, look. Where do I start? It's kita apa dulu tahun 2015 rasanya Kingsman kot. Dia nak tackle, sebabkan populasi dunia ni semakin ramai, dia nak tackle, cara nak tackle isu tu lah bunuh half of the population. What movie was that? And people thought that was brilliant. Avenger, Thanos. Yeah, sebelum Thanos ada satu lagi movie, I'm not sure which movie, I forgot. Sebab saya tak tengok. Sebab the people thought it was brilliant, but it was actually stupid if you think it that way. I think apa namanya, situasi yang sama boleh kita apply dalam isu ni. So Roshamno, I'm not sure where to start though. First of all, the issue yang dia kata sekarang is, yeah, of course, we as men, right, we need to, let it go. And then he make a point on the problem. He authenticate the problem, but the solution that he gave wasn't really aligned, I think, with the country, dengan negara ini sebagai Islam sebagai agama rasmi. Nilai-nilai Islam. Morally strong, religiously, of course, it's strong. But of course, dia punya argument, kalau saya cakap depan dia akan cakap, ini untuk what you call it? Ini untuk orang bukan Islam, bukannya orang Islam. But still, when if you look it on a black and white, if you open up pusat pelacuran, it was like, I'm not sure. I'm not saya bukan ustaz apa, but I think that's leave a bad mark on you as a Muslims, and also sebagai pemerintah yang Islam, to allow that to happen. First of all, I'm not sure if there's a leeway atau ada cara, okay, sebenarnya ni boleh, sebenarnya ni tak boleh, I'm not sure, but I think that will be like macam the best thing in your quote unquote reputation or something. I'm not sure. For me, I'm against, but I don't really have like a solid what you call it, argument. Nak argue dengan no, first of all. Sebab in the future, saya percaya yang orang Melayu pun akan, banyak pusat pelacuran kat Malaysia ni. You know what I mean? I mean, sedangkan orang Melayu sekarang pun minum, right? They can't even control themselves. Let alone ada orang yang abide by the rules. If the government were to enforce the rule, okay, this is for this. Even though mula cakap, dekat dekat entrance boleh lah bagi IC tengok Muslim ke tak come, there's a club in KL yang doesn't even care to do that. Probably diorang akan buat yang tu for the first 3 months. If we allow those Muslims come in, we'll have more money. It will never work. Buka pusat pelacuran will never work. I mean, again, I'm a big fan of boxing, and you know what? Mike Tyson retains himself from releasing it for 5 years. 5 years, Mike Tyson. Yeah, just put it into the context. I mean, if Mike could do it, why not us? Yeah, I mean, kita pun ada cara naturally to, even though without whatever yang korang kena buat, we macam God has created us so perfectly. You think that God doesn't think, okay, I'm creating a guy, a male, a man that have a sexual desire, but I will not think of any other way that it will come out naturally.
Impossible. God will have it one way or another. It will go out, but it's not like the way that you like it, right? You know what I'm saying? Yeah, it's my 20s. Okay, untuk isu ni saya 100% setuju dengan apa yang Fitri katakan tadi. And then kalau kita tengok pada intipati apa yang diperkatakan oleh Datuk Roshamno, dia kata dia bagi tahu problem, tapi cadangan tu adalah tidak kurang tepat dari segi implementation dia lah. And then of course mendapat banyak tentangan daripada ramai orang di sekolah Muslim sekolah dan sebagainya. Memang dapat banyak tentangan daripada Mufti Penang dan sebagainya. Okay, kalau kita tengok problem dia apa? Problem dia adalah banjiran warga asing yang masuk ke Malaysia, mereka tinggal anak bini dan sebagainya. Mereka datang ke sini, mereka dalam keadaan yelah tak ada anak bini dan mereka stay lama di sini ya. Stay lama. Jadi macam mana cara untuk mereka melampiaskan nafsu syahwat mereka? Dan Datuk Rosham kata mungkin dia akan rogol anak-anak tempatan dan sebagainya. Itulah ni lah. Dan kita juga jumpa banyak klip-klip di media sosial yang nampakkan, yang menunjukkan bahawa warga asing meraba dan sebagainya. So this is the real thing. Ini adalah perkara yang benar dan serious issue yang kita kena tackle dengan betul. Okay, buka pusat pelacuran adalah satu hal yang lain. Sebab dia ada banyak bad effect daripada benda good effect lah. Kesan yang baik, kesan yang buruk daripada kesan yang baik. Sebab bila kita buka pusat pelacuran, dia membuka macam Fitri kata tadi, maybe akan lebih ramai warga asing masuk ke Malaysia sebab dia akan menguntungkan pusat pelacuran. So kita tak nak terkenal dengan perkara tersebut. Tapi apa yang kita boleh buat? Ini adalah perkara sebenar. Mungkin jawapan sebenar adalah jawapan yang kita tak nak cakap sebab ia adalah perkara yang mengundang kontroversi. Contoh kalau kita kata warga asing yang nak datang Malaysia mungkin boleh bawa anak bini. Kita akan takut. Okey, itu adalah problem sebenar. Problem sebenar pada masalah, jawapan sebenar pada masalah yang kita sedang hadapi. Tapi Fitri nak cakap benda tu tak? Fitri nak cakap, bila kita kerajaan kena benarkan diorang bawa anak bini, bagi kelonggaran apa untuk bawa anak bini datang Malaysia lah supaya benda-benda ni tak jadi. Kita tak nak, kita tak akan cakap sebab kita tak nak lebih ramai warga asing datang ke Malaysia. Tapi itu adalah jawapan yang benar. Okey. Jawapan yang pertama yang saya dapat, benarkan bawa anak bini. Dia ada beberapa kekangan. Maybe dia tak nak bawa anak bini sebab kos sara hidup akan tinggi. Sedangkan inilah kalau kita benarkan mungkin dia tak bawa dan sebagainya. And then kalau bawa juga ada reaksi orang tempatan, makin ramailah warga asing kat Malaysia. So itu adalah cadangan yang pertama. Yang kedua, mudahkan mereka untuk berkahwin dengan warga tempatan. Okay. So ini adalah cadangan yang ialah siapa-siapa saja nak kahwin dengan mereka lah. Mungkin warga negara kita kan. Mudahkan mereka untuk berkahwin. Jadi mereka akan asimilasi dengan kita, jadi rakyat kita, jadi sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan daripada orang-orang yang berniaga, businessman daripada negara warga asing. Mereka berkahwin dengan orang tempatan, jadi mereka menggunakan nama dan sebagainya. Itu juga adalah isu yang besar juga. Jelas sekali mereka jadi bos di negara yang mereka datang. Okey. Ini juga adalah suggestion yang kedua ni juga adalah suggestion yang sepatutnya boleh disebut tapi tak disebut sebab apa? Sebab lagi banyak kecam kita akan maksud saya akan benda ni betul tapi kita tak nak cakap sebab kalau kita cakap nanti bad effect lah. Kan? Yang ketiga,
Yang famous dua ni lah, dua benda ni. Yang ketiga, mudahkan apa proses untuk kahwin dengan warga asing lah. So macam mana cara untuk mereka melampiaskan nafsu adalah bergantung macam mana kebijaksanaan pemerintah. Yang ketiga Fitri, tadi kita cerita kahwin. Yang ketiga, warga tempatan kena take over kerja-kerja warga asing. Jadi kurang warga asing kat Malaysia, kurang masalah tersebut. Ya, Okey, faham. ya, dia macam long term punya. Tapi kalau kita kata okey, kerja-kerja yang warga asing sekarang tengah buat, kalau kita cakap okey, orang kita kena buat benda-benda yang warga asing tengah buat sekarang. So dia juga adalah something yang tak efektif, sebab of course kita tak buat benda-benda yang macam tu lah. Kita belum sampai satu tahap yang kita buatlah benda-benda yang apa yang sekarang warga asing buat Ya. untuk kurangkan warga asing. But that will spark macam another different conversation macam about pay, about the pay gap, hourly gap, kadang-kadang sebab something. Masa saya tengok pergi kat Jepun, walaupun tak pergi Jepun, benda ni tahu. Yang buat construction orang Jepun juga. Yang buat tepi jalan, saya jalan kat Akiba ke Shibuya, tak ingat. Kat tepi jalan memang like Japanese, it's not like some Nepalese guy or something. But yeah. Ya. Tapi dia dah reach that level, so dia tak ada sangat masalah macam kita. Dia ada still masalah immigrant probably, tapi not to the extent that we have right now. Yes. Ya, maknanya banjiran warga asing kalau di Jepun dan banyak negara-negara lain, rakyat mereka yang buat kerja-kerja kotor dan sebagainya. Jadi some extent benda tu dapat mengurangkan warga asing yang berada di negara mereka. So sebenarnya dari sudut ekonomi, warga asing dari sudut ekonomi ni ada yang dia bagusnya adalah kita dapat menggunakan mereka untuk buat kerja-kerja yang mungkin warga tempatan tak buat. Buat rumah, kerja-kerja berat yang tidak dibuat oleh warga tempatan dan tidak ingin dibuat oleh warga-warga tempatan. Tapi kesan dia adalah mereka menghantar pulang duit-duit yang banyak kepada negara asal mereka, yang menyebabkan nilai ringgit digunakan untuk membeli nilai mata wang lain. Menyebabkan kalau duit negara lain masuk kepada negara kita tak apa. Tapi bila duit kita keluar untuk beli mata wang lain, itu akan menyebabkan demand ringgit berkurang sebab ringgit digunakan untuk membeli mata wang lain. Jadi itu adalah some extent of macam ekonomi kita, duit kita dibawa keluar. Dan lagi satu, mereka di Malaysia mereka banyak menyimpan duit. Mereka banyak menyimpan duit untuk dihantar pulang. Jadi dia tidak banyak menyumbang kepada komuniti. Dia tidak banyak menyumbang kepada ekosistem ekonomi dalam negara kita lah. Bukannya mereka dapat duit tu mereka akan habiskan di Malaysia. Tak ada. Mereka akan simpan dan kebanyakan daripada duit tersebut akan dihantar pulang ke negara asal mereka. So benda tu memberi kesan yang agak ni lah. Dan untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, adakah dengan buka pusat pelacuran? Tidak. Itu adalah something yang bukan jawapan yang sebenar lah. Bukan jawapan sebenar kepada masalah ni. Mungkin kita boleh fikir cara yang lain. Mungkin mungkin dari segi policy maker, dari segi kerajaan, boleh menetapkan bahawa mereka kena pulang 6 bulan sekali ke negara asal mereka. Alright? Mereka kena pulang ke negara asal mereka 6 bulan sekali. Maybe itu adalah solusi yang tuntas. Kita boleh pertimbangkan. Mereka boleh pertimbangkan daripada kena duduk Malaysia 5-6 tahun tak kahwin, sedangkan dia ada anak bini dan anak di sana. Jadi keperluan mereka memerlukan kepada keperluan seksual. Jadi kita mungkin boleh hantar mereka pulang 6 bulan sekali.
Dan kos ni sudah tentu perlu dibiayai oleh mereka sendiri. Dibiayai oleh mereka dan orang yang ada kepentingan kepada bisnes mereka lah, yang menggunakan khidmat mereka. So inilah satu cadangan yang akan yang membangkitkan kemarahan peniaga-peniaga ataupun orang-orang yang utilize this immigrant worker. Tapi adalah facts bahawa dia boleh dilaksanakan dan mungkin tak tahulah, kita tak boleh katalah hantar orang balik 6 bulan sekali itu adalah mencukupi, tapi untuk mereka melampiaskan nafsu, tapi at last kita ada effort untuk membantu mereka melampiaskan hawa nafsu. Betul. So Bagi saya macam as of now, for me lah personally, I don't have that macam satu solid answer, satu jawapan yang betul-betul solid yang boleh, okay, this is like the 100% solution that will work yang akan tackle isu ni. But yang saya tahu 100% buka banyak pelajaran is not it. But do I have the answer now? No. But do I know that it's wrong? Yes. Can coexist, right? Yeah. So kita kena banyak pihak kena bincang masalah ni kalau ia benar-benar menimbulkan kebimbangan dalam ramai rakyat kita. Jadi kita kena bincang dan tackle dengan baiklah isu ni. So that's all. Kalau kita cakap panjang lebar pun kita dah utarakan beberapa cadangan. So maybe boleh inilah boleh diambil. Okay. For next one, bila kita cakap pasal warga asing, kita kena cakap pasal our brothers, right? They're fighting in Gaza. Isu Gaza ni bukan isu last week macam Roshamno dengan apa nama dia tadi. I forget his name. Aswad, whatever. It's an issue since 1944, 1945 or what, 1927, I'm not sure. 1945, I guess. Lepas Perang Dunia Kedua, again Gaza. October 7 tahun lepas, sekali lagi di Bedil and dalam serangan. And by the way Fitri, hari ni dah masuk ke hari ke-100 peperangan di Gaza sejak dicetuskan pada 7 Oktober lah. Pada 7 Oktober yang hari tu. Okay. Kalau kita tengok background pada Gaza ni perang dah agak lama. Dia bukan start 7 Oktober. Ada yang kata sebab Hamas serang Gaza Hamas serang Israel ketika mereka sedang menyambut perayaan kaum mereka lah, agama mereka. Dia bukan start 7 Oktober tapi dia telah start lama. Dan Gaza ni dulu pengasas dia adalah Theodore Herzl. Berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid II, dia minta untuk membeli beberapa keping tanah di Palestin. Kemudian Sultan Abdul Hamid kata selagi Sultan Abdul Hamid ada, mereka tidak akan dapat membeli tanah di Palestin. Kemudian Sultan Abdul Hamid digulingkan, mereka menguasai Palestin dengan penaklukan penjajahan Turki Uthmaniyah dibahagikan oleh Amerika Syarikat dan negara Arab dibahagikan kepada beberapa raja. Kemudian tanah Palestin diberikan kepada Yahudi lah untuk mereka membina penempatan. Okey. Di situlah tercetusnya konflik yang Sultan Abdul Hamid kata tanah Palestin ni adalah bukan tanah dia. Ia adalah tanah yang diambil daripada darah, yang tumpahnya darah daripada orang Islam yang menyebabkan Palestin. Kerana Palestin adalah tanah suci bagi orang Islam. Dan kerana di sana ada sejarah yang panjang bagi orang Islam, kerana di sana ada Masjidil Aqsa dan kebanyakan ada Nabi, daripada kalangan Nabi juga di sana lah. Kemudian pada 7 Oktober, long story short, 7 Oktober pejuang Hamas telah menyerang Israel yang mencetuskan peperangan sehingga ke hari ke-100, masuk hari inilah hari ke-100. So setakat ni dah 23,843 orang dilaporkan terbunuh di Gaza.
dan sebahagian besar wilayah Palestin yang terkepung. Alright, so peperangan ini bukan start semalam, tapi dia dah lama start. So uh, dan ada banyak teori yang mengatakan kenapa Hamas serang adalah kerana negara Arab Saudi mula untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel. Jadi menormalisasi ini ibarat mengiktiraf bahawa Israel adalah negara yang berdaulat lah. Jadi Hamas dan Palestin tidak ingin mereka dilupakan dan tanah itu dirampas. Jadi mereka melancarkan serangan untuk melindungi tanah tersebut dan membatalkan niat Arab Saudi untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel. So, apa pandangan Fitri berkenaan dengan ini? Yeah, of course. Let's say, Michu ni pun saya dah cakap dalam my own podcast like 3 months ago. Of course, isu ni memang macam bangkitkan banyak isu kemarahan, especially dekat negara-negara Islam. But sekarang pun kita tengok macam ramai rakyat-rakyat macam kat negara asing, negara-negara yang bukan Islam macam Eropah pun dah start. Okay, this is getting weird, right? Lepas tu dengan adanya macam okay, social media can go both ways, right? Sometimes dia boleh bawa keburukan, sometimes boleh bawa kebaikan, but it just depends on how you use it. And a lot of penipuan dari pihak Yahudi ni, I'm not saying Yahudi overall because there's a Yahudi yang baik juga kat luar tu, Zionist. Orang punya penipuan tu dah macam it's kind of absurd because macam dia kata ni sebenarnya ingat tak masa mula-mula perang dulu dia cakap Hamas beheaded 40 babies, penggal kepala 40 bayi, which actually turns out not to be true. And benda ni dah disahkan oleh Hamas Israel punya spokesperson himself. So yeah, Israel is now sekarang dia kalah PR war, which is perang yang dia tak pernah kalah for the past God knows how many years sebelum tercetusnya media sosial. And also kita tengok dekat seluruh dunia pun macam shout out to Afrika or South Africa, sebab dia orang secara legal cuba bawa Israel ke muka pengadilan, walaupun we know that it doesn't really works that well. And then ada apa-apa yang ialah dia bawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ, International Court of Justice kan, perkara di Hague. Dia tapi apa yang Netanyahu, Perdana Menteri Israel dia kata ni, saya quote, tiada siapa yang akan menghalang kami, bukan the Hague, bukan Axis of evil dan tidak ada orang lain. Katanya pada sidang akhbar Sabtu lalu merujuk kepada kumpulan paksi penentangan sejajar dengan Iran di Lebanon, Syria, Iraq dan Yaman. Maknanya dia kata dia tak peduli pun, and simple word is dia tak peduli pun dengan Mahkamah Antarabangsa tu. And then kita sekarang dalam satu malu besar kita sebab kita tak boleh buat apa-apa sedangkan Israel sedang membunuh, dan bukan hanya untuk orang Islam tapi untuk manusia semua. Dia tengok pembunuhan beramai-ramai genocide, tapi kita tak boleh buat apa-apa. Dan mereka boleh katakan dengan berani tak ada mahkamah yang boleh menghalang mereka. So, sebab dia punya proxy juga yang kontrol mahkamah. So dia punya proxy juga yang kontrol central bank, and dia punya proxy yang kontrol Federal Reserve Bank dekat Amerika yang fund dia orang punya genocide kat Gaza. It's a deep thing. It's not secret yang dia orang sebenarnya control the central bank, they control the Federal Reserve, so they can, like really controlling. That's what you call controlling the world. And as of now, kita tak ada apa, tapi bagusnya sebab dah ada kesedaran kat situ, and orang pun dah first awal dah start tak percaya. And we also got report yang macam boycott, it actually works. Actually dekat McD pun satu branch kat Langkawi rasanya dah tutup. Actually it's a good thing. I mean it's slow, but it's probably surely. Jadi sebagai kesimpulannya, kita teruskan usaha-usaha yang boleh memberikan tekanan kepada Israel walaupun sekecil-kecil usaha lah. Jadi kita
teruskan untuk tidak membeli barangan yang boleh menyumbang kepada kekejaman rejim Zionis. And then kita teruskan untuk berdoa lah, kerana itu adalah salah satu doa yang paling ampuh, senjata paling ampuh untuk kita. Teruskan. Kalau di Melaka kita sedang buat kunut nazilah untuk solat subuh dan isyak. Jadi kami akan teruskan, and then hopefully kita juga masukkan saudara-saudara Palestin kita dalam doa-doa seharian kita, insyaAllah. Okay, so Fitri, macam mana kita nak move pada next topic? Okay, The next topic. rasanya next topic akan jadi last topic. Selain tu, we have AFC Asian Cup. We have Malaysia lawan Jordan malam ni, I guess. Tapi secara overall lah, kita pun tak tahu macam mana kekuatan pasukan kita, sebab kadang-kadang mungkin nervous boleh jadi satu isu. Saya tengok game lawan Jepun lawan Vietnam. Actually Vietnam macam kita punya rakan, jiran kita lah, actually put a good fight. Lepas second goal tu, it went downhill. Lepas tu Jepun bangun awal, lepas tu macam okay, let's get into business. And especially on the second half, dominate habis. Tu rakan kita Vietnam pun, main macam ni kan, main laju and everything. But kena macam tu je dengan Jepun. So rasanya Malaysia boleh pergi mana? Lepas tak pergi yang kalah mati. Kalau tengok Malaysia, pada dia ada beberapa aspek yang kita kena nilai semula untuk kita buat forecasting sama ada ataupun ramalan, sama ada kita boleh tengok sejauh mana Malaysia boleh pergi. And then sebenarnya untuk layak ke pusingan akhir Piala Asia ni, kita last kali kita beraksi di Piala Asia adalah 1980. So secara ni kita dah 42 tahun kita tak beraksi di Piala Asia lah. Piala Asia. Itu apa, round of 16 atau squad lagi? 42 tahun. So pada tu level peringkat mana tu? Separuh akhir, squad akhir, round of 16. Pusingan akhir Piala Asia. Pusingan akhir Piala Asia yang dekat Qatar sekarang ni, kita telah mendapatkan penantian selama 42 tahun. So maknanya 42 tahun kita tak beraksi dekat ni. Kali terakhir beraksi dalam Piala Asia pada 2007, tapi dengan kelayakan automatik selaku tuan rumah. Tu yang kena bantai 5-0 dengan kita I remember that. Ya, 2007 kita layak secara automatik. Layak secara merit ni dah 42 tahun. Maknanya kita lawan, kemudian kita layak pada Piala Asia lah. Tapi 2007 memang kita ada beraksi, cuma dia layak selaku tuan rumah. Right. So clear lah. Okay. Kalau kita nak cerita tentang nervous, mungkin ada nervous. Tapi kalau kita nak cakap pasal nervous ni, sebenarnya kita tengok player-player daripada skuad utama negara kita adalah player-player yang selalu bermain sekali, iaitu daripada Johor Darul Takzim lah, skuad JDT kan. Jadi kita memang tahu orang player-player yang main di JDT adalah player-player yang akan mewakili negara. Jadi isu dia adalah bagaimana mereka menyesuaikan diri, sebab mereka dah ada apa? Kita kata keserasian. Mereka dah ada keserasian. Tapi bagaimana mereka menyerap tekanan, expectation, tekanan daripada penyokong dan tekanan pihak lawan lah. Itu yang paling penting. Tapi kalau ikutkan pada sejarah, kita bukan kalah on skill, tapi negara-negara Asia Tenggara ni, kalau kita tengok, kita bukan kalah on skill, tapi kita kalah on physical side and tactical. Sebab kita kecil berbanding negara Asia lain. Jepun walaupun dia kecil di dunia, kalau dia main di pentas dunia dia nampak kecil, tapi sebenarnya dia besar. Player dia agak tinggi dan besar. Tapi kita, size kita
ada 2-3 pemain yang besar, tapi overall tidak size yang besar sangat lah untuk kita ni. So kita fit dengan fizikal lawan-lawan kita, terutamanya daripada Arab, negara-negara Arab. Of course, dekat situ kita akan bukan hanya bermain taktikal, tapi kita akan banyak fizikal yang diperlukan lah untuk bermain dengan negara-negara yang negara Asia daripada bahagian Asia yang lain lah. So kalau nak cakap dari segi nervous, mereka underdog. Mereka dikenali sebagai pasukan yang underdog. Maknanya sepatutnya tiada apa-apa, Nothing to lose. nothing to lose. Mereka just do the best, and then kalau layak kepada pusingan kalah mati, itulah pencapaian yang luar biasa. Yeah. Sebab so nothing to lose, just do All out. the best. Enjoy. All out. Go all out, play like 2-3-5 position or something. Letak 5 striker depan. Probably got him off guard. Macam World Cup tahun 2022, Saudi Arabia lawan, masa pembukaan Saudi Arabia lawan Argentina. Kan Saudi Arabia menang 2-1 kan, and then dia orang main highlight. I'm not sure kalau you watch that, but I certainly watch that, right? And Arab menang 2-1 sebab dia main highline. You crazy playing highline against Messi and Martinez and Julian Alvarez, but they did, but they won. Yeah, they have nothing to lose. Yeah. Tapi dalam grup ni, Malaysia, South Korea, Jordan and Bahrain. Probably kita boleh scrap 1 or 2 points against macam Jordan dan Bahrain. Probably kalau kita boleh buat kejutan, Bahrain rasanya kita pernah menang ni sebelum ni. Tapi South Korea, oh my god. Dia macam ni, Fitri, macam yang saya kata tadi, kita tak ada apa-apa tekanan sebab kita bukan juara bertahan. Kita just pasukan yang ada ranking sikit 100 lebih, and then ini adalah medan untuk menguji kita sebenarnya bola sepak kita setelah beberapa tahun setelah beberapa tahun kegemilangan pasukan Malaysia. Ini adalah medan ujian mereka. Kita nak tengok dengan Korea, kita ni berapa jauh beza, ataupun kita dah hampir dengan mereka, ataupun kita sekarang dah boleh bermain dengan open dengan mereka. Seperti kita tahu dulu, kalau kita jumpa masa Raja Gobal jadi jurulatih, bila kita jumpa tim besar-besar, kita akan parking bus di dalam kotak penalti supaya kita tidak dibolosi dengan teruk. Tapi lately ni kita bermain agak open, kita bermain dengan agak terbuka, dan kita ada gameplay yang cantik juga. Cuma macam saya kata tadi, kita nak tengok, kita nak test jauh mana kita sekarang ni. Jadi sepatutnya kita kena akur dengan fakta tersebut, bukannya mengharapkan kita Malaysia untuk menjadi juara Asia. Tapi kena, macam TMJ kata, kena realistik dengan apa yang sebenar. Saya kata kalau kita dapat kumpul poin 6 mata, ataupun 6 mata kita jadi naik juara kumpulan, ataupun kita jadi juara kumpulan, dia adalah 5 mata tapi tied dengan tim ketiga, tapi kita mungkin ada better GA or something. Who knows? Yalah, maknanya kalau kita boleh dapat naik juara kumpulan pun, kita adalah sesuatu yang membanggakan untuk kita, sebab kita akan layak ke kalah mati. Naik juara kumpulan layak kalah mati. Layak saya layak. Ya, layak. Layak. So kalau kita dapat naik juara kumpulan, kalau juara kumpulan maybe agak sukar sebab kita nak kena menang semua game. Dan kita yalah, cumanya kita kena ada kelebihan dekat sini. Kelebihan kita adalah kita boleh bermain dengan bebas, tak ada tekanan. Sepatutnya tiada tekanan yang besar sebab kita bukannya pasukan yang elit, pasukan yang dikatakan akan menang Piala Asia berbanding dengan Jepun, Korea Selatan, Iran, Australia,
mereka ada tekanan sebab mereka nak jadi juara. Alright. Right. So I think kalau layak, kalau saya punya fokus, kalau kita boleh jadi naik juara kumpulan, maybe kita boleh, kita jangan kalah dalam peringkat kumpulan. Maybe kalau kita pasukan yang kuat, kita cuba menang dengan pasukan yang kita boleh beat. Mungkin kita boleh menang dengan Bahrain, Ya, menang dengan Jordan, mungkin cuba menang kita dengan Jordan, Bahrain. mungkin Kemudian tight kita for seri untuk South Korea realistically. Like South park the Korea, bus. ya. Letak 10-0. Ya, Okay. kita cuba seri dengan Korea. Ya. And then lagi satu, Korea, Bahrain and Jordan. ya, kita cuba menang dengan Bahrain, Jordan, and then Korea kita cuba seri. And then kalau tak pun kita cuba untuk seri, cuba menang satu, so kita dapat 5 mata. And then cuma Dan tak jangan bolos kalah. banyak. Ya. Jangan kalah and then jangan bolos banyak. So all the best untuk pasukan negara kita. Of course. I want to see them playing at the, round of 16 ataupun quarter final. Rasanya quarter final terus kot. Tak berapa familiar dengan dia punya format, but at least kalau dapat nombor 3 pun, kalau tight mata dengan yang nombor 2 pun probably dia akan affect a little bit ranking, but let's see. To be realistic rasanya susah juga nak lepas grouping, but I think sebab dari World Cup 2022 dah macam ada, dalam satu tournament tu mesti ada underdog story. Probably this time it will be our time. Yeah. Ya. That's it. So hopefully kita dapat enjoy lah. Kita dapat the best thing is adalah kita enjoy, kita tengok pasukan kebangsaan kita bermain dengan enjoy. Sebab sekarang ni bukannya sepatutnya ini adalah medan untuk menguji kita setelah beberapa tahun investment yang dibuat oleh kalau tak ketelang saya kata TMJ, ya. Tengku Mahkota beli banyak player untuk dimasukkan kepada JDT. Kemudian coach yang baik, facility yang baik, investment yang dibuat oleh TMJ dan kelab-kelab lain yang invest untuk player mereka. Jadi sekarang adalah untuk tengok sejauh mana investment yang mereka buat tu berhasil dan sejauh mana kita dah sampai tahap mana. Alright. Sebab sebenarnya kita bukannya king of Asia Tenggara. Sebab di sana ada Thailand dan Vietnam yang agak hebat juga. Yang kalau kita lawan dengan mereka pun kadang-kadang kita boleh menang dan kadang-kadang kita kalah juga. So sekarang kita jumpa the whole Asia, negara yang hebat. So kita boleh ujilah kemampuan kita. So yelah seperti apa yang dikatakan oleh Presiden FM, dia kata apa, kalau dapat layak ke 16 pusingan 16 pun adalah nasib baik, tapi kalau gagal pun masih boleh diterima. So expectation Yeah. Low expectation. Yeah. Be realistic. Betul. Be realistic lah. Yeah. So kita ranking sekarang 130 dengan kita ranking antara yang terendah yang join ni lah. Selain Lebanon kita 130. Lebanon ini ranking yang bermain di Asia lah. Malaysia tergolong antara 5 pasukan dengan ranking dunia terendah. Kita 130, Lebanon 106, Thailand 113, Indonesia 149. Kita atas Indonesia lah. So Indonesia Hong Kong kita. 100. Wow. Dan Hong Kong 150. Ingat di atas? Ya, ingat di atas. So kita ada pasukan-pasukan gegasi yang kita nak dengar. Qatar, Australia, Iran, Jepun, Korea Selatan, Arab Saudi. Arab Saudi ada. Arab Saudi yang kalahkan Argentina 2-1 masa World Cup dulu ada. Dalam ni lah. So kita tengoklah kemampuan kita setelah beberapa tahun investment yang dibuat. Cuma untuk highlight game semalam, kita tengok Jepun menang. Macam mana Fitri, game Jepun? Oh, shaky at the start. Sebab 2 gol daripada Vietnam tu, first goal tu memang, I mean,
tak expect sebab dia macam mana dia tanduk tu, lepas tu keeper pun tak expect, so caught off guard. But the second one also daripada set piece, daripada free kick, tanduk, lepas tu keeper poor handling of the ball, dia pergi tolak bola dekat the only person Vietnam striker depan dia, lepas tu tap in. It was like yeah. Dan pas tu lepas minit 35 tu no, betul, dia macam wake up call for Japan. Lepas tu Minamino pun, itu pun masa dia pun dia tak main, tak ada lagi Mitoma, tak main Tomiyasu, tapi player Maknanya tak ramai player star yang dimasukkan lah untuk pasal utama. susah nak cakap sebab Jepun ni memang ramai star yang macam in offline I've told you right, Jepun is probably like golden age, the best age yang diorang ada selepas peak Keisuke Honda dengan Shinsuke Nakamura dengan set batch macam tu. Sekarang kita ada Minamino, Mitoma, Tomiyasu, Itakura main semalam, Wataru Endo player Liverpool, solid player. Semalam Vietnam pun masa second half especially bila diorang kena dominate, diorang tak lepas daripada Endo kan defensive midfielder, diorang tak lepas dengan areas tu, lagi-lagi final third. Kalau lepas pun sebab diorang spam long ball, lepas tu kena tanduk keluar. And so nothing much. Saya cuma biasa alamat panas kan. Lepas tu masa dapat 2-1 tu, ingat kan boleh kalah ni macam Saudi lawan Argentina sekali. No, it's Japan man. It's a Samurai Blue. 4-2. Yalah, dia try untuk menang juga lah. So Jepun menang semalam 4-2 dengan Vietnam. And then kita juga ada Iran yang menang lawan Palestin. Palestin walaupun negara dalam peperangan tetap di atas pasukan, and then dia layak ke Piala Asia 4-1. Dan so setakat ni itu sajalah dua pasukan yang telah mula membuka tirai perlawanan semalam menentang pasukan masing-masing lah. Palestin kalah 4-1 tapi dia menerima solidariti daripada penyokong di stadium. So hopefully hari ni kita ada good news kita nak dengar untuk kita bring up that podcast next week, hari Senin. Probably mungkin setakat ni kita akan buat once a week. Kalau ada penambahan pemerangan, kita akan update every single week. So that's it I think for our first podcast. That's it. So nothing else. I think not bad. Not bad. Mula-mula kita macam kaku sikit and then tapi not bad lah untuk kita cakap. So hopefully this podcast can bagi orang exposure dengan isu-isu semasa yang sangat hot, dan angle pemikiran beza sikit daripada tempat lain. So hopefully kita akan terus membawakan isu-isu yang hot, panas, yang dan kita kupas secara ilmiah dan secara bersahaja untuk semua orang boleh faham. Alright, so that's all. Alright, have a nice day. I have a nice day. Bye. Bye. Bye.